Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz. Bismillahirrahmanirrahim. وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ وَلَا يَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ. Sadaqallahul azim. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran Surah Taubah ayat 107, iaitulah orang-orang yang menjadikan masjid ataupun yang membina masjid dengan tujuan untuk memberikan mudarat ataupun dirar, dan sebagai suatu langkah untuk menguatkan kekufuran dan memecah belahkan di kalangan orang-orang yang beriman, dan menjadikannya sebagai satu pusat menentang, mengintip orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya sebelum ini. Dan mereka itu bersumpah dengan mengatakan bahawa sekiranya ataupun tidaklah kami menjadikan ataupun mendirikan masjid ini kecuali dengan tujuan untuk mendapatkan kebaikan ataupun melaksanakan kebaikan. Dan demi Allah bersaksi bahawa sesungguhnya mereka itu adalah menipu ataupun pendusta. Ayat yang saya baca dalam surah Taubah ini ialah ayat yang akan kita bincangkan di dalam perang Tabuk ini, apabila Rasulullah SAW balik bertolak pulang daripada Tabuk, yang mana Rasulullah SAW berdepan pula dengan orang-orang munafik yang sebagaimana kita sebut sebelum ini, di mana orang-orang munafik itu telah berusaha sedaya upaya untuk menghalang mereka pergi berperang di jalan Allah ke Tabuk. Dahlah mereka tak pergi perang. Apabila Rasulullah SAW balik, Rasulullah berdepan dengan kebangkitan mereka, di mana mereka bangkit dengan lebih sophisticated lagi, dengan lebih sistematik, melalui masjid yang dibina untuk menyaingi Masjid Nabawi atau Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Oleh kerana hari ini saya diminta lebih kurang untuk menceritakan sedikit, dan kebetulan kita menyambut hari kemerdekaan yang ke-63, tak silap. Ya, 63. Silap kira pula. Yang countdown-nya pada malam ini, pukul 12 malam. Jadi siapa yang larat tu besok cuti, bolehlah. Tapi alhamdulillah sejak akhir ini kita countdown pun jarang dah kita countdown tengah-tengah padang dengan muzik dan sebagainya. Kalau dulu tu bila sebut merdeka aja dengan baju-baju habis, dibuang merdeka semua sekali. Tapi hari ini ialah kita tengok kesedaran itu telah ada. Alhamdulillah kita menyambut kemerdekaan, dan yang pentingnya kita memahami erti kemerdekaan. Baik, kalau kita melihat kemerdekaan ini dalam konteks sirah nabawiyah ataupun secara lebih khususnya kepada subjek yang kita telaah, iaitulah peperangan Tabuk ini. Apakah makna peperangan Tabuk ini dalam konteks kemerdekaan? Kalau kita nak belajar, nak mengambil ibrah daripada sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Peperangan yang Rasulullah sallallahu lancarkan ini sebenarnya tuan-tuan bukanlah peperangan dalam erti kata menjarah ataupun menjajah negara-negara untuk mendapatkan hasil sebagaimana yang dilakukan
oleh penjajah-penjajah yang datang ke negara kita. Mereka menguasai negara kita antara lain untuk menjarah hasil mahsul. Kita tengok bagaimana sejarah kedatangan mereka itu sendiri dikaitkan dengan antaranya mendapatkan rempah ratus, perdagangan, mendapatkan emas dan sebagainya. Semuanya ini adalah dimotivasikan oleh material semata-mata. Walaupun ada pada peringkat awal kedatangan mereka itu dikumpulkan Rasulullah hidup baginda pada tahun ke-9 Hijrah, di mana Rasulullah SAW menentang kuasa dunia yang agung, iaitulah Rom yang baru saja menewaskan Parsi dalam beberapa tahun. Di mana kita nampak, kalau kita tengok ataupun sorot balik sirah Rasulullah SAW sebelum, di mana Nabi SAW cuba membebaskan kota Mekah, di mana aspirasi pembebasan ini dipahami oleh para sahabat, oleh tabi'in, oleh pejuang-pejuang Islam. Antaranya kalau kita tengok Rubai bin Amir mengatakan, Allahumma bata'athana linukhrija man sya'a min ibadatil ibad ila ibadatillahi wahdah. Allah lah yang membangkitkan kami untuk mengeluarkan ataupun memerdekakan barang siapa yang dikehendakinya daripada apa? Apa dia kemerdekaan itu? Iaitulah mengeluarkan, memerdekakan mereka daripada persembahan ataupun penyembahan sesama manusia kepada, ataupun penyembahan sesama hamba kepada penyembahan kepada Allah semata-mata, dan mengeluarkan mereka daripada kesesatan ataupun kebobrokan agama-agama kepada keadilan Islam, minal jawril adyan ilal adlil Islam, ila adlil Islam, daripada kejahatan agama-agama kepada keadilan Islam, dan mengeluarkan ataupun membebaskan mereka daripada min dhiqid dunya ila si'atid dunya wal akhirah, untuk membebaskan mereka daripada kesempitan hidup di dunia ini kepada keluasan hidup di dunia dan di akhirat. Sebab kalau kita tengok kepada pembebasan dalam ideologi moden hari ini, mereka tak sebut pun akhirat. Mereka sebut sebagai contoh perjuangan nasionalis yang berada yang banyak ni, kadang-kadang mereka terlupa akhirat. Kalau orang bukan Islam memang tak ada lah. Kadang-kadang orang Islam sendiri pun mereka boleh terlupa untuk membebaskan manusia ini sampai ke hari akhirat. Yang ini tidak ada dalam agenda dia. Sebab itulah yang ini dipahami. Kerana apa? Kerana mengulangi sejarah ataupun sirah para rasul yang terdahulu, itulah merupakan satu daripada matlamat utama diutuskan pengutusan rasul, iaitulah memerdekakan manusia daripada menyembah sesama manusia kepada menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullah wajtanibut taghut. Telah kami bangkitkan pada setiap umat itu rasul yang mengajak, menyeru untuk manusia itu menyembah Allah dan menjauhi, membebaskan daripada para tauhid yang mana dikenal di dalam sejarah nabi-nabi, pembesar-pembesar, penguasa-penguasa, raja-raja, maharaja-maharaja yang mengengkang ataupun yang mengaku menjadi Tuhan, menyuruh manusia menyembah dia, memperhambakan manusia. Dan itulah tugas para nabi. Walaupun kita dari segi apabila kita belajar ilmu agama ni, akidahnya kita rasa dia tidak ada kaitan dengan kemerdekaan. Dia hanya cerita akidah, iaitulah suruh orang menyembah Allah secara akidahnya, mentauhidkan Allah dan menjauhi segala syiriknya. Itu betul. Tetapi dalam konteks kemerdekaan, sebab Al-Quran ini cerita pasal sejarah dunia, di mana para raja itu, mereka itu sebenarnya menindas, mengongkong, menyuruh orang menyembah mereka. Ini ada kaitannya dengan akidah dan ada kaitannya dengan kemerdekaan, pentadbiran, penguasaan, politik dan sebagainya. Cumanya kita tak berapa nak faham ataupun tak berapa nak ambil faham ataupun malas nak faham. Tetapi ianya merupakan satu pengulangan di mana apabila kita melihat kepada kebangkitan para rasul ni adalah itu sebenarnya untuk mengeluarkan manusia itu, membebaskan manusia daripada perhambaan sesama manusia kepada perhambaan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dan sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukazzibin. Maka hendaklah kamu berjalan di atas muka bumi, kamu tengok akibat yang menimpa kepada mereka yang mendustakan Allah. Nah, ni faminhum man hadallah, maka sebahagian daripada mereka Allah beri hidayah. Wa minhum man haqqat alaihim ad-dalalah, sebahagian daripada mereka pula kekal berada dalam kesesatan. Dan ini berulang di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berulang sampai hari ini, sebab ia merupakan ulangan sejarah, di mana manusia itu gemar memperhambakan sesama manusia atas alasan apa yang mereka fikirkan, logik dan sebagainya. Baik, oleh itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membebaskan kaumnya, cuba membebaskan kaumnya di kota Mekah itu daripada menghambakan kepada berhala, menyembah berhala, sedangkan mereka telah mempunyai agama yang telah diwarisi oleh nenek moyang mereka daripada agama yang betul, yang lurus, hanif, daripada datuk mereka, moyang mereka, itulah Nabi Allah Ibrahim dan Ismail. Mereka lari dan mereka menguasai Mekah itu dengan peraturan-peraturan jahiliyah, dengan maksiat dan sebagainya, tambah lagi mereka menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini perlu dibebaskan. Ini perlu dibebaskan. Perlu dibebaskan. Bagaimana nak membebaskannya? Suruh orang beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi suruh orang beriman dengan dia. Dan ikut cakap dia. Cakap dia yang mana cakap dia bukan cakap sebarangan manusia, cakap yang bersandarkan kepada wahyu. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Kena beriman. Bila beriman kena dengar cakap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana boleh, sebab di Mekah tu dah establish satu sistem. Yang mana sistem itu hebat. Sistem itu lengkap dengan perjanjiannya, dengan perwakilan dan sebagainya. Takkan nak dengar Muhammad ni, walaupun mereka sendiri mengatakan Muhammad ni adalah orang yang terbaik di kalangan mereka, mereka memberikan gelaran Al-Amin kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi apabila bercanggah dengan hawa nafsu mereka, agama datuk nenek moyang mereka yang menyeleweng, mereka mengatakan bahawa mereka tidak boleh beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fala wa rabbika la yu'minun. Sebab itu dalam Al-Quran disebut, demi Tuhan kamu tidak beriman mereka itu hatta yuhakkimuka, sehingga mereka itu berhukum ataupun menjadikan kamu ini sebagai hakim fima syajara bainahum, dalam perkara yang mereka perselisihkan. Summa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita, dan kemudian tidak wujud lagi dalam diri mereka itu perasaan tak puas hati kepada kamu. Wa yusallimu taslima, dan mereka itu berserah diri kepada kamu dengan sebenar-benar penyerahan. Inilah makna Islam, menyerahkan diri kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar Rasulullah bimbing mereka memenuhi doa Nabi Allah Ibrahim yang meminta Allah Subhanahu wa taala supaya dibangkitkan pada kaum itu, Rabbana wa ba'as fihim rasula yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim. Inilah makbulnya Nabi Allah Ibrahim, seorang pemuda yang bangkit untuk membebaskan bangsanya daripada perhambaan sesama manusia, perhambaan kepada sesama manusia. Sebab manusia yang yang memikir bagaimana elok-elok ada arahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala supaya menyembah Tuhan. Yang satu pergi mereka tiba-tiba mereka buat patung, pergi sembah patung. Jadi oleh kerana mereka tak nak beri walak ataupun ketundukan ataupun bai'ah, kontrak mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi terpaksa keluar. Nabi terpaksa mendapat orang kata mandat ataupun sokongan daripada orang lain. Dan kalau kita tengok apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi ke Madinah, Nabi ini pergi bukan dalam arti kata pelarian yang kita nampak pada hari naik tongkang dan sebagainya. Walaupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu dialah dikejar oleh musuh dan sebagainya, mungkin daripada sudut itulah kita nampak dia ni lari. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi itu dalam keadaan ianya telah dibai'ah oleh penduduk Madinah melalui melalui Baitul Aqabah yang pertama dan yang kedua. Ini kita nak bawa cerita pasal merdeka kepada sirah lah. Nanti kita akan masuk sikit pada perang Tabuk ni secara khusus insya-Allah. Jadi apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi, Nabi nak memerdekakan Madinah ni dalam keadaan tengok latar belakang sosial di Madinah itu, di mana Madinah ini sepatutnya diterajui oleh orang yang majoriti di situ itu adalah orang-orang Arab, tetapi malangnya orang-orang Arab di situ duduk berkelahi.
Aus dengan Khazraj. Khazrajnya kabilahnya agak besar berbanding dengan Aus. Berperang lebih daripada 200-300 tahun berperang. Sampai generasi yang selepas daripada generasi awal itu tak tahu sebab apa berperang. Tahu-tahu je dia kata kok mana pun kita kena perang dengan puak ni. Puak ni pula kata kok mana pun kita kena lawan. Ada apa pasal kita berperang ni? Itu jangan tanya. Sebab tradisi kita berperang. Tak boleh nak selesai masalah dia orang ni. Ada? Berperang je. Patutnya berhentilah apabila datangnya Nabi. Sebab mereka juga ambil apa? Ada juga di kalangan mereka tu yang cerdik, bukan tak ada yang cerdik. Bagaimana nak menyatukan dua kumpulan yang bertelagah ni? Mesti ada third party. Mesti ada orang yang ketiga. Tambahan pula mereka mendengar cerita daripada orang-orang Yahudi. Apabila mereka berkelahi dengan orang Yahudi, Yahudi dia pandai. Mereka ni buat perjanjian dengan kedua kabilah ni. Dia ada 3 puak je di situ. Qainuqa, Quraizah, Bani Nadir. Tetapi mereka ini ada perjanjian dengan salah satu di antara 2 kabilah Arab yang besar ni. Dan mereka ini mengadu domba dan memecah belahkan orang Arab. Sebab mereka mengatakan bahawa nanti akan bangkit di kalangan kami Nabi yang akan memimpin kami mengalahkan kamu. Maknanya orang-orang yang minoriti ni kerja dia untuk berkuasa, dia akan pecah belahkan majoriti. Ini benda yang standard. Benda yang standard. Dan orang majoriti yang bengong, yang tak berapa nak sihat akalnya duk berkelahi gitu, tak boleh nak selesai. Sebab masing-masing ego. Nak selesai ego ni apa? Kena panggil orang luar. Bila panggil orang luar, satukan Aus dengan Khazraj ini sebagai orang yang beriman, dan menyatukan mereka itu dengan orang-orang muhajir yang datang daripada Mekah jadi majoriti. Nak kuatkan lagi, letak satu perlembagaan. Pertama sekali muakhah, iaitu mempersaudarakan antara orang-orang muhajir dengan Ansar. Sehingga orang-orang Ansar itu sanggup menawarkan rumah mereka, harta benda mereka, bahkan isteri mereka dicerai dan untuk dikahwini. Nak menunjukkan eratnya. Maknanya begitulah Rasulullah SAW mempersaudarakan mereka, dan kemudiannya mempersaudarakan ataupun menyatukan umat dalam sebuah negara sebagai satu negara bangsa ataupun nation state yang kita panggil hari ini, yang bertijak kepada satu perlembagaan yang mesti diakui oleh semua orang, sama ada Islam ataupun bukan Islam, yang dikenali sebagai perlembagaan Madinah. Yang ini semua yang Nabi buat ni hari ni kita duk tiru. Sebagaimana saya sebut, bagaimana orang-orang Eropah apabila mereka datang ke Australia, datang ke New Zealand, mereka mendirikan negara bangsa baru, sedangkan mereka bukanlah penduduk asal di situ. Tetapi oleh kerana kekuatan mereka, mereka berjaya. Kadang-kadang mempengaruhi, kadang-kadang orang kata membuli penduduk-penduduk tempatan, menipu dan sebagainya, bahkan membakar mereka, mengusir mereka sebagaimana yang berlaku kepada orang-orang Indian yang dibunuh. Dan kemudian mereka mengambil alih negara itu, dan kemudiannya mereka mendirikan sebuah negara bangsa mereka sendiri di atas satu dasar yang mereka fikir itulah dasar yang paling baik, sama ada ianya dasar liberal ke, dasar sosialis ke, dasar apa benda mereka buat. Jadi sebenarnya benda ni merupakan ulangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah buat. Jadi untuk memerdekakan sebuah negara yang begitu, jadi orang Islam kalau berkelahi lagi, apa dia? Kita mesti damaikan mereka. Wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma. Sekiranya 2 orang beriman itu, orang beriman itu berkelahi, bertelingkah, berbalah, maka hendaklah kamu perbaiki, kamu damaikan di antara keduanya. Fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra, sekiranya salah seorang daripada mereka itu borah, melampau, ataupun mereka itu melanggar perjanjian, menyerang salah seorang daripada mereka, orang lain pula, maka Allah mengatakan faqatilul lati tabghi, maka hendaklah kamu perangi orang yang melampau tu. Kita suruh dia elok-elok jangan berkelahi, dah elok, lepas tu dia pergi serang pula kawan yang seorang tu. Hak yang serang ni, yang melampau ni, kita kena serang dia, kita kena perangi dia, sehinggalah hatta tafi'a ila amrillah, sehingga mereka itu kembali semula kepada urusan Allah. Apa pasal pula kita dah elok-elok ni, tiba dia pula pergi katuk kawan yang sebelah tu. Jadi kita perang orang yang melampau ni, yang memberontak ni, yang tak pasal-pasal ni,
Sehingga mereka itu kembali semula kepada perdamaian, kepada urusan Allah, kepada subjek matter, kepada asas perdamaian yang sepatutnya mereka patuhi. Fa in fa'at, sekiranya mereka ini telah kembali rujuk, fa aslihu bainahuma bil adl wa aqsitu. Sekiranya mereka telah kembali ke meja rundingan, duduk elok-elok, jadi saudarakanlah, selesaikanlah pertelingkahan mereka itu dengan adil, dan berlaku adil lah. Innallaha yuhibbul muqsitin, sesungguhnya Allah menyukai orang yang berlaku adil. Jadi hari ni kalau kita duduk berkelahi berpuluh-puluh tahun, 60 tahun sejak mereka berkelahi tak habis-habis. Kalau kita nak ungkit, orang ni ungkit boleh, tak ada masalah, tapi habis macam tu lah. Yalah. Ini ada pula tukang spin. Bila kita nak apa ni? Nak berdamai je, nak bersatu je, dia pakai ungkit sebelah sana. Yang ini tuan-tuan boleh tengok dalam sejarah dalam peperangan Muraisy, tak silap saya, Bani Mustalik, di mana orang-orang Islam, iaitulah terdiri daripada Muhajir dengan Ansar ini, mereka ini dah berbalah pasal nak berebut telaga, berebut nak ambil air. Lama-lama hampir berlaku perbalahan di antara orang Ansar dengan orang Muhajirun, mengungkit-ungkit. Di mana orang Ansar mengungkit, orang Muhajirun dia datang menghabiskan beras lah, macam-macam lah, Muhajirun pula kata macam-macam, hingga berlaku ketegangan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai dan menasihati mereka dan membacakan ayat Al-Quran yang menunjukkan bahawa mereka ini satu ketika berada di jurang api neraka. Kemudian Allah Allah tautkan hati mereka, menyelamatkan mereka daripada jurang api mereka. Allah satukan hati-hati mereka yang menyebabkan mereka insaf. Jadi kita pun macam tu lah. Memang ada lah cerita Port Aus dengan Khazraj tu, masing-masing ada cerita dia. Muhajirin pun sama juga. Yang datang tu pun bukanlah semua orang kata maknanya tidak ada niat lain. Sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merujuk kepada innamal a'malu binniyat, itu sesungguhnya amal itu dirujuk kepada niat. Faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulih, sesiapa yang hijrah hanya kerana Allah dan Rasul, maka sesungguhnya hijrahnya adalah untuk Allah dan Rasulnya. Tetapi kalau dia tu pergi hijrah dengan sebab dunia ataupun sebab perempuan yang nak dinikahinya, mereka akan dapat tu. Jadi kalau nak katakan bahawa semua kena perfect belaka sahabat Rasulullah ni, tidak ada perkara yang boleh diungkit dan sebagainya, tak betul. Tetapi adakah ungkitan-ungkitan itu boleh menyelesaikan masalah? Yang berlaku lepas tu lepaslah. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum. Telah berlalu umat-umat yang berlalu dah umat-umat tu. Bagi mereka apa yang mereka buat. Kamu, apa yang kamu buat? Dan kamu tidak akan ditanya dengan apa yang mereka buat. Yang mereka buatlah, Allah akan selesaikan. Cuma hak ke depan ni apa cerita? Takkan nak berkelahi lagi. Jadi atas sebab itulah bagaimana orang-orang Islam tu kuat. Sebab apa? Sebab mereka mempunyai dasar yang jelas, yang kuat, disokong oleh majoriti yang sanggup memberikan ketaatan walak kepada kepimpinan yang jelas, berada di atas dasar yang jelas. Kalau ramai tetapi dasarnya tidak jelas, dasarnya pinjam dasar lain, dasarnya macam penjajah juga, ni apa cerita? Tak boleh lah. Tak boleh sebab apa? Sebab Allah kata tak boleh. Bukan saya kata tak boleh. Allazina ittakhazu min dunillahi awliya kama salil ankabut ittakhazat baita. Iaitulah orang-orang yang mengambil selain daripada Allah sebagai pimpinan. Umpama labah-labah buat sarang labah-labah walaupun pada pandangan mereka ini ideologi sosialis, ini bagus, ini komunis, akhirnya mereka pening. Atau mereka nak campur-campur, nak campur-campur, nak cuba pendekatan sendiri yang nampak lebih harmoni dan sebagainya. Tak betul berlaku tu. Semuanya macam sarang labah-labah. Sesungguhnya rumah yang paling lemah adalah sarang labah-labah. Ini Allah sebut dalam Al-Quran agar kita mengambil iktibar. Jadi kita letak Islam tu ke depan, orang tak boleh nak argue. Dahulu kita tak letak Islam, kita letak Islam di tengah, di belakang, kita letakkan lain-lain di depan. Seolah-olah kita nak memperjuangkan yang ini Islam selamat. Tak, kita perjuangkan Islam, bangsa akan selamat, keluarga kita akan selamat. Sebab Allah janji kepada kita. Dan kalau kita memperjuangkan bangsa, orang pun marah juga. Perjuangkan Islam pun orang marah juga. Lebih baik kita perjuangkan Islam, selesai masalah. Nak marah atas nama Islam ke macam mana? Sebab itulah kita kena pakai satu. Betul? Wa anna hadhihi wa anna hadza sabili fattabi'u, sesungguhnya jalanku ini adalah jalanku, maka naklah kamu ikut.
wala tattabi'as subula, jangan kamu ikut jalan-jalan yang banyak tu, fatafarraqa bihi an sabilih, yang menyebabkan kamu berpecah daripada jalan. Jadi kita kena bersatu. Macam-macam lah orang tak bagi bersatu ni. Sebab itu bila kita tengok yang tak bagi bersatu ni siapa? Orang yang minoriti. Yang tak kan, apa dia? Sebahagian daripada kita tu menyokong dia dan menumbangkan kita. Yang kita sebut ataupun yang kita belajar banyak dalam kuliah-kuliah lepas, berlaku dalam peperangan Uhud. Tak. Berlaku dalam peperangan Khandaq. Berlaku dalam Bayatul Ridwan juga. Nampak? Dan juga berlaku dalam peperangan Tabuk yang kita tengok ni. Jadi Rasulullah SAW pergi ke Madinah tu sebab apa? Kalau ikut logik akalnya, Rasulullah SAW elok duduk dekat Mekah tu, jangan pergi ke Madinah, terima jawatan jadi raja. Jadi raja ni kemas. Raja dapat, harta dapat, boleh kahwin lagi, apa lagi? Boleh ada doktor. Sebagaimana ditawarkan oleh orang-orang Quraisy. Tetapi prinsip yang tak dapat dijual beli, iaitulah sehari kamu sembah agama aku, sehari aku sembah agama kamu. Tak. Lakum dinukum waliyadin. Jadi tidak ada apa ni? Tidak ada kompromi dari segi dasar. Sebab itu perjuangan ni dasar. Perjuangan untuk kita kemerdekaan ni dasar. Kalau nak sebut baik aja, baik kita duduk dalam penjajahan Inggeris. Betul tak? Nak merdeka dulu kita pun kata nak buat jauh sebatang pun tak lepas. Baik-baik duduk kat Inggeris. Bukan takat jarum. Pesta boleh buat. Duduk kat situ nak makan lagi orang makan. Apa lagi nak? Jalan kereta api ada, semua ada. Sebab dasar ni membezakan. Orang Inggeris ramai yang baik-baik, yang intelijen. Perangai baik daripada kita, hantar minum arak pun ada. Tapi bukan sebab tu. Sebab dasar tu menyebabkan kita. Sebab dasar ini Rasulullah SAW membebaskan Mekah mengikut acuan yang sepatutnya, bukan dengan berkompromi dari segi dasar. Sebab itulah Utbah bin Rabi'ah, dia sebut apabila dia pergi jumpa Nabi, dia tawarkan kepada Nabi. Bila Nabi membacakan kepadanya potongan daripada ayat Al-Quran, dia balik jumpa kaum dia, dia kata, jangan main Muhammad ni, aku tak reti dah, dia kata. Bila dia baca ayat Al-Quran ni, aku tak boleh nak lawan, aku rasa semacam. Cuma aku nak nasihat kamu satulah, kawan-kawan, jangan kita lawan sangat Muhammad ni. Mana tahu kok dia jadi ketua, dia berjaya mengutuai kita, dan kita boleh tumpang senang juga dengan dia. Nak menumpang juga, tapi lawan tetaplah lawan. Sebab apa? Sebab beza hak Muhammad bawa ni dia tak pernah dengar antaranya, atau bertentangan, bercangkahkan apa yang dia bawa oleh tok nenek dia. Yang menyebabkan mereka berlawan. Jadi kalau kita nak ambil ibrah di sini, Rasulullah SAW membebaskan Mekah itu sekaligus membebaskan Madinah. Dan akhirnya Rasulullah SAW berjaya membebaskan Mekah melalui apa dia? Melalui jalan yang panjang. Iaitulah Nabi SAW menerima tawaran daripada orang luar untuk membebaskan kota Mekah. Dan kalau kita nak tengok orang Mekah pun boleh kata Muhammad ni khianat. Muhammad takluk balik negeri dia, bawa orang luar, angkat geng askar Jepun macam-macam lah datang pergi takluk Mekah pula. Muhammad ni khianat. Muhammad ni memecah belahkan jemaah kami, memecah belahkan masyarakat kami, sebagaimana doa Abu Jahal ketika perang Badar. Abu Jahal dia berperang Badar, dia doa, dia mengatakan faraqta jama'atana wa safahta ahlamana. Macam-macam dia mengadu pada Tuhan. Dia kata Muhammad dia betul pecah belah masyarakat. Betul pada perspektif dia, tetapi tidak betul dari perspektif agama. Kenapa? Sebab kamulah yang memecah belahkan masyarakat. Elok-elok ada Nabi yang bawa ajaran yang betul, agama yang betul, bagi letak Kaabah elok-elok dekat situ sebagai pusat orang datang, tempat yang aman dan sebagainya. Tiba-tiba kamu cemarkan dengan syirik kepada Allah, letak berhala lah, macam-macam. Kamulah yang tak betul. Tapi puak ni boleh nak mengaku salah dia? Tak. Puak kafir ni dia tak mengaku salah. Dia boleh sebut salah orang tu, dia buat bodoh je salah dia, sedangkan jelas suluh dengan spotlight pun orang tahu tu salah dia. Tapi kalau dia sebut salah orang, padahal bukan baru sangat, beberapa bulan je salah dia tu,
salah orang tu lebih besar. Macam dia tak kerti buat donor je. Macam tu dia tak ingat salah dia. Dia tak pernah ingat salah dia. Sebab apa? Kok mana pun, itulah akidah dia. Sebab itu kita belajar daripada perangai orang-orang Yahudi, sedangkan Yahudi ni tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya'rifunahu kama ya'rifun abna'ahum. Tetapi dialah yang paling kuat sekali lawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah masalah kepada orang Islam ini di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebut, apabila kita membincangkan cerita perang Tabuk ini, masalah orang-orang munafik yang berada di sekeliling Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang Yahudi yang berada dekat dengan ajaran Islam dalam konteks ajaran itu. Dalam konteks ajaran itu, yang mana yang paling dekat? Orang Parsi ke ataupun Ahlul Kitab? Rom ke Parsi yang dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan agama Islam? Sudah tentulah Rom. Sebab itu disebut dalam surah Rom itu, ghulibatir Rom fi adnal ard itu, wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibu, itu cerita yang panjang yang kita ceritakan dahulu, ialah orang-orang Islam dia menyokong Rom. Atas sebab apa? Atas sebab dekatnya Rom itu dengan agama Islam. Tapi dengan dekatnya mereka itu, walau amana ahlul kitab lakana khairan lahum. Sekiranya ahli kitab itu beriman, nescaya ianya baik bagi mereka. Minhumul mu'minun, sebahagian daripada mereka beriman, wa aktsaruhumul fasiqun. Kebanyakan daripada mereka itu jahat, fasik. Sebab jahat fasik ni bukan masalah tak tahu. Jahat. Betul tak? Jahat tak nak beriman. Sebab apa? Tak nak mengakui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi ni lain daripada puak dia. Sebab itulah kalau kita tengok dari segi akal yang sihat, yang nak menyatukan dunia ni mesti daripada kalangan majoriti yang berpengaruh, majoriti, ajaran yang benar. Semua tu merupakan satu kombinasi yang merujuk kepada Islam, bukan kepada agama lain. Sebab agama lain ini diturunkan antaranya kepada kaum-kaum mengikut zaman. Sebagai contoh orang-orang Yahudi, dah berlalu dah habis lah cerita pasal dia. Kena pakai Nabi baru lah pula, yang lebih apa? Yang lebih syumul, yang lebih global. Bukan orang Yahudi. Sedangkan Yahudi itu dinisbahkan kepada bangsa dia. Macam mana satu agama boleh menjadi memerintah dunia di atas satu bangsa? Tak boleh. Dia mesti ada satu agama yang semua orang dengar, semua orang pandang, semua orang tengok, semua orang boleh mengakui bahawa agama itu dekat dengan hati dia, dekat dengan sanubari dia, dekat dengan fitrah dia. Sebab itulah Islam itu dinamakan sebagai agama fitrah. Dia tidak merujuk kepada agama mana-mana bangsa, walaupun diturunkan kepada bangsa Arab. Jadi dalam peperangan Tabuk ni secara lebih khusus kita melihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan sekadar memerdekakan Mekah, tetapi memerdekakan juga dunia. Tidak ada tokoh atas muka bumi ni yang boleh buat macam ni, tuan-tuan. Sebab itulah penulis buku 100 orang yang berpengaruh atas muka bumi itu, Michael Hart apa nama tu, dia pilih Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini sebagai orang nombor 1 sebab berpengaruh tu. Mana orang boleh buat semua, boleh buat, tak boleh. Pada ketika dia lahir, dia berdepan dengan kuasa dunia yang besar. Pertemuan di antara Rom dengan Parsi, dan dia boleh mengalahkan kuasa dunia ketika itu yang paling top, iaitulah Rom. Dia memulakan kejatuhan Rom. Kemudiannya kejatuhan itu diteruskan oleh siapa? Para sahabat dia, Khalid bin Al-Walid dan sebagainya. Seterusnya sampailah kepada Muhammad Al-Fatih. Dialah yang menyebabkan agama yang boleh mempengaruhi berjuta, berbilion manusia, dan boleh meluaskan kekuasaannya ribuan tahun. Seorang manusia namanya Muhammad. Sebab itu Muhammad secara logik, rasional, secara akademik baratnya, tidak ada orang lain kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Yang ni kita baca, kita bahas dulu bagaimana ayat ini merujuk kepada supaya orang-orang Islam itu jangan duduk dengar puak munafik, jangan dengar orang Yahudi, jangan duduk dengar puak-puak musyrik yang menyerang orang-orang Islam di Madinah. Telah ada pada kamu itu ialah satu contoh tauladan yang baik, iaitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang berkehendakkan Allah dan Rasulnya hari akhirat, kalau kamu nak habuan dunia, pergi larilah, tak payah berketuakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi peperangan Tabuk ini mengajar kita bahawa Islam ni bukan hanya sekadar membebaskan negara, tetapi membebaskan dunia daripada apa?
penyembahan sesama manusia kepada penyembahan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi hari ni bila nak sebut merdeka ni, kadang-kadang kita terbabas dengan mempercayai bahawa kemerdekaan itu merupakan satu kemerdekaan mutlak, dengan merujuk kepada kemerdekaan akal seluruhnya, bebas dari percengkaman agama. Agama tidak ada peranan. Kita yang atur agama, bukan agama atur kita. Yang inilah yang berlaku kepada orang-orang yang terpengaruh dengan liberalism, dengan demokrasi, seolah demokrasi is everything. Sedangkan Islam berjaya menjadi kuasa dunia tanpa ada demokrasi. Walaupun tanpa demokrasi, Islam berjaya mengekalkan keadilan, bawa adil tanpa demokrasi. Inilah yang sepatutnya kita belajar daripada apa yang ada di dalam peperangan Tabuk. Jadi tuan-tuan, kalau kita lihat kepada peperangan Tabuk ini, kepada apa yang berlaku kepada kita hari ini dalam kita menyambut merdeka, kita hendaklah melihat semula kepada peristiwa sejarah ini. Dan kalau kita boleh lihat kepada peristiwa sejarah yang berlaku di tanah air kita, tengok bagaimana pejuang-pejuang yang memperjuangkan kemerdekaan, yang mereka itu memberikan diri mereka, dan mereka mengasaskan perjuangan mereka itu kepada fisabilillah. Fisabilillah. Kalau tuan-tuan study, baca sejarah Mak Kilau, Mak Kilau dia mengasaskan perjuangan itu fisabilillah. Juga pejuang-pejuang di Kelantan, di Terengganu bergabung, dan mereka itu semuanya bersemangat keagamaan. Mereka itu tolong-menolong di antara satu sama lain. Ukhuwah mereka itu menyimpan sumpah sesama mereka. Mereka tidak khianat walaupun ada di kalangan mereka yang khianat. Dan mereka itu tidak mati perjuangan mereka. Sebab itulah Allah sebut betul, orang yang berjihad di jalan Allah ni walaupun mati, mereka itu tidak mati. Nama mereka tetap akan terus menerus, diingat oleh generasi ke generasi. Saya rasa setakat itu sajalah, sebab masa pun dah masuk. Qul qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah wa bihamdika wa asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.